Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Untuk ruang ketika ini, sepastinya kami berikan gambaran kepada anda apa yang berlaku khusus dalam pilihan raya kecil P161 Pulai, dan juga untuk kita mendapatkan pemahaman awal bersama dengan sahabat-sahabat pelapor kita khususnya untuk hari mengundi awal pada hari ini. Sepastinya kita ingin mengetahui di mana lokasi Pulai yang terletak di negeri Johor, yang merupakan salah satu kawasan parlimen yang terletak di daerah Johor Bahru, dan lokasinya sangat strategik berdekatan dengan pusat bandar Johor Bahru dan juga sepastinya berdekatan dengan bandar-bandar utama. Dan seterusnya kita ingin kongsikan kepada anda bagaimana dari segi daftar pemilih seperti mana yang telah dikemaskini oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Pengundi biasa adalah seramai 166,653 orang, manakala bagi pengundi keseluruhannya seperti yang saya maklumkan tadi, manakala untuk pengundi biasa adalah 165,700. Untuk fokus kita pada hari ini adalah dalam kalangan pengundi awal, iaitu dalam kalangan pegawai dan juga anggota polis, iaitu seramai 927 orang. Dari pecahan mengikut komposisi jantina pula, untuk kaum lelaki ataupun pengundi lelaki adalah 83,724, manakala untuk wanita 82,929. Ini merupakan gambaran semasa untuk daftar pemilih yang telah dikemaskini oleh Suruhanjaya Pilihan Raya seperti yang kami kongsikan kepada anda. Infografik yang sangat penting sebenarnya. Dan sekarang ini sepastinya kita nak dapatkan juga bagaimana gambaran seperti yang kami kongsikan kepada anda dari awal tadi. Untuk pilihan raya kecil bagi proses pengundian awal pada hari ini, 3 saluran akan dibuka, telah pun dibuka sebenarnya sejak jam 8 pagi tadi, iaitu yang menempatkan 2 pusat mengundi, iaitu di bilik gerakan Balai Polis Kempas dan juga di markas Polis Marine Wilayah 2 Tampoi. Dan untuk makluman anda juga, seramai 881 anggota dan juga pegawai polis yang akan mengundi pada hari ini untuk bagi kawasan Balai Polis ataupun kawasan Polis Marine Wilayah 2 Tampoi, manakala 46 orang di bilik gerakan Balai Polis Kempas. Itu antara gambaran awal yang kami bawakan kepada anda. Seperti untuk ruang ketika ini, kita bersama dengan Ismail dan juga Syafiqah bersama dengan tetamu untuk diskusi berkenaan pilihan raya kecil kali ini. Ya, terima kasih Munawar. Ya, kita maklum tadi berkenaan tentang PRK di Parlimen Pulai dan juga di Dun Simpang Jeram. Untuk Parlimen Pulai 166,653 pengundi berdaftar, manakala 40,379 pengundi berdaftar di Dun Simpang Jeram. Jadi kita nak menyaksikan bagaimana undi awal ini akan membawa kepada suatu bentuk naratif dan juga konotasi baru untuk PRK Pulai dan juga Simpang Jeram. Ya, undi awal ini menyaksikan pertembungan 3 penjuru. Kalau kita boleh lihat untuk Parlimen P161 Pulai, di antara calon PN bersatu Zulkifli Jaafar bakal menentang calon PH Amanah Suhaizan Kayat dan juga calon bebas Samsudin Muhammad Fauzi. Jadi kita nak lihat bagaimana sebenarnya undi awal ini boleh mencorakkan lagi lanskap PRK di kawasan Johor ini. Sama-sama kita dengan tetamu hari ini, seorang di studio, seorang lagi berada di Google Meet. Saya kenalkan terlebih dahulu Dr. Abdul Mukid Muhammad, pensyarah kanan Akademi Pengajaran Melayu Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Doktor bersama dengan kami. Kita juga secara dalam talian bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, penganalisis politik dari Universiti Utara Malaysia. Kalau sudah berada di dalam talian, Prof. Dr. Muhammad Azizuddin, seketika nanti kita akan bersama dengan Prof. Azizuddin. Cuma kita bersama dengan Dr. Abdul Mukid. Terima kasih bersama kami. InsyaAllah julung-julung kalinya kita bercakap berkenaan gelombang ataupun apa yang kita saksikan di pilihan raya negeri sudah pastinya membawa kepada suatu analisis baru untuk kita melihat bagaimana korelasi di pilihan raya kecil ini, khususnya di Parlimen Pulai. Buat permulaan ini, apa mungkin respon ataupun dapatan daripada doktor sendiri berkenaan tentang apa yang disaksikan di PRN itu mungkin akan membawa kepada keputusan juga di PRK nanti. Terima kasih kepada Syafiqah dan juga Ismail. Ya, sama. Pertama sekali, bila bercakap tentang pilihan raya kecil di Pulai ini dan juga di Simpang Jeram, ada 2 tempat situasi ini. Pertama sekali kita kena faham tentang senario yang berlaku dalam pilihan raya, situasi politik yang berlaku dalam selepas daripada PRU 15 dan juga pilihan raya negeri yang berlaku sebelum ini. Jadi kalau kita lihat sebelum ini, yang pertama dari sudut sokongan,
kepada parti kerajaan, iaitu gabungan antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, terutamanya dari aspek sokongan pengundi Melayu. Ini menjadi keutamaan dan juga aspek penting yang menjadi penelitian para penganalisis politik. Jadi yang berlaku di dalam pilihan raya kecil kali ini ialah kita nak melihat sejauh mana parti calon-calon yang dipertandingkan terutamanya daripada Parti Amanah. Okey. Ya, sebab sebelum ini kita tidak sukar untuk kita melihat prestasi Parti Amanah Nasional di dalam kemelut politik di peringkat nasional dan juga di peringkat negeri. Jadi kali ini calon yang dipertandingkan itu ialah calon daripada Parti Amanah, dan yang lebih penting ialah kita nak melihat sejauh mana Parti Amanah itu sendiri salah satu daripada parti yang fokusnya tentang segmen Melayu, mampu untuk meraih sokongan pengundi Melayu yang sebelum ini pergi kepada Perikatan Nasional. Jadi itu signifikan kepada pilihan raya kecil di Pulai dan juga Simpang Jeram yang akan berlangsung tidak lama lagi lah. Hanya mereka yang duduk di kawasan tersebut sahaja memahami dan juga mengenal erti apa yang mereka perlukan. Kita sebagai orang luar, sebagai penganalisis, hanya mampu melihat dan hanya mampu menganalisis mengikut data-data yang diberikan. Tapi kalau melihat kepada pemerhatian tuan sendiri, bagaimana sebenarnya situasi di sana? Saya melihat yang pertama, situasi sekarang ini kebiasaannya bila kita sebutkan tentang pilihan raya kecil, fokusnya ialah tentang isu lokal, isu tempatan. Tetapi berbeza selepas daripada PRU15 ini, kerana isu-isu yang dimainkan itu, yang lebih dominan itu, bukan lagi isu lokal, bukan lagi isu tempatan, tetapi isu di peringkat nasional. Isu berkaitan dengan prestasi kerajaan PH dan juga BN ini. Jadi isu ini menjadi taruhan penting untuk dipertandingkan, untuk dibentangkan kepada pengundi-pengundi di kedua-dua tempat tersebut. Jadi itu yang saya lihat penting untuk kita teliti. It's either way, Doktor, ya, kerana apa jua keputusan di Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram dan juga di Parlimen Pulai tidak akan memberi perubahan yang signifikan kepada sama ada pentadbiran kerajaan negeri maupun pentadbiran persekutuan, kerana ia hanya satu kerusi saja di peringkat DUN dan juga Parlimen. Cuma apabila ada beberapa blok-blok politik dan juga parti-parti politik menyatakan apabila kemenangan berpihak kepada mereka, maka mereka akan membawa kepada satu gelombang baru, membawa kepada satu perubahan baru. Apa benar justifikasi keputusan di Parlimen dan DUN yang hanya satu kawasan saja boleh membawa perubahan kepada keputusan dan juga komposisi persekutuan dan negeri? Pada saya, kedua-dua kerusi ini penting kerana membawa bersama mood dan juga gelombang yang terhasil daripada pilihan raya kecil sebelum ini. Kalau kita lihat di sebelah pantai timur dan juga utara, gelombang apa yang kita sebutkan sebagai gelombang hijau itu begitu luar biasa sehingga juga mampu untuk menembusi benteng-benteng besar kepada Pakatan Harapan, misalnya di Selangor. Jadi dari sudut politiknya, kita perlu melihat bahawasanya perkara ini perlu menjadi satu perlawanan yang cukup sengit, sebab kedua-dua pihak, sama ada kerajaan ataupun pembangkang, memerlukan kerusi ini untuk membuktikan bahawa mereka masih lagi relevan dan mampu untuk meraih sokongan pengundi Melayu yang mana sudah pun hilang, yang mana tidak mampu diterjemahkan ke dalam gabungan antara PH dan juga BN di dalam pilihan raya negeri sebelum-sebelum ini. Kalau kita ikutkan dari segi faktor geografinya, mampukah kedudukan di Pulai dan juga Simpang Jeram ini dipermainkan ataupun ada angin-angin gelombangnya daripada jiran-jiran sebelah? Bagaimana, Doktor? Soalan yang menarik sebenarnya. Cuma saya melihat situasi dan juga demografi di negeri Johor ini begitu berbeza dengan apa yang berlaku di negeri Pantai Timur dan juga di sebelah utara. Kerana kalau kita melihat dari sudut psikologi politiknya, mereka ini pengundi-pengundi Melayu di bahagian Johor dan juga Melaka ini ialah mereka yang kita sebut sebagai melihat land. Mereka ada ciri-ciri mereka, ada identiti mereka yang lebih khusus, yang lebih tersendiri sebenarnya, yang lebih unik. Yang berbeza dengan pengundi-pengundi Melayu di negeri Pantai Timur dan juga di utara, yang mana kita sebutkan mereka ini sebagai pengundi Melayu tradisi. Jadi isu-isu yang di sebelah Johor ini dia agak berbeza kerana mereka ini lebih identiti mereka itu fokusnya kepada politik Melayu itu sendiri. Jadi berbeza dengan sangat-sangat berbeza dengan di sebelah Pantai Timur, ya.
Jadi di sebelah Johor ini juga, di sebelah Pulai dan juga Simpang Jeram ini juga, kalau kita lihat ya, dalam pilihan raya yang lepas juga kita lihat sokongan kepada Barisan Nasional itu begitu tinggi. Ya, baik Doktor, kita nak berjalan seketika, berikan ruang kepada Munawar untuk bersama dengan sahabat penyampai kita. Ada pelaporan yang akan dilunaskan, Munawar, silakan. Okey, Ismail dan juga Syafiqah, seperti biasa kita akan bawakan kepada anda perkembangan semasa di beberapa lokasi khususnya untuk kita memahami perjalanan undi awal pada hari ini bagi P161 Pulai. Dan seperti yang kita sedia maklum, dua pusat mengundi yang telah pun dibuka sejak 8 pagi tadi. Namun untuk pusat mengundi di Balai Polis Kempas hanya akan dibuka sehingga jam 12.30 hari. Jadi kita terus saja bersama dengan sahabat pelapor kita Erwin Zaib untuk mendapatkan gambaran di bilik gerakan Balai Polis Kempas di sana. Silakan Erwin.